datang sini, saya tunjuk salah seorang anak saya belajar bahasa Arab. Jadi saya tunjuk kepada dia tentang Al-Asma'i. Al-Asma'i adalah Abdul Malik bin Quraib Al-Asma'i. Beliau merupakan seorang sarjana bahasa yang sangat hebat, dikenali tentang bila orang belajar bahasa Arab je akan dengar nama Al-Asma'i. Macam orang belajar hadis lah, dia kena dengar nama Bukhari lah, kan? Kerana hebatnya Al-Asma'i. Asma'i ni terkenal, tapi saya nak cerita lain. Tadi saya tunjuk dia satu cerita. Pada zaman Al-Asma'i, Abu Ja'far Al-Mansur, dia ni adalah satu orang khalifah yang suka kepada syair. Kita tahu Abu Ja'far Al-Mansur juga pada zaman Imam Malik, ni khalifah Abbasi. Cuma kelebihan Abu Ja'far Al-Mansur ni, dia sekali dengar orang baca syairnya, terus boleh hafal. Dengarnya terus boleh hafal. Dan Arab dia ada kelebihan tu ramai di kalangan mereka. Macam Bukhari juga, dia bukan Arab tapi dia hebat. Sebab itu terkenal, saya pernah sebut tentang imam-imam yang hebat seperti Ad-Darqutni. Darqutni dia sambil guru dia mengajar, dia tulis benda lain. Anak murid dia yang lain, kawan-kawan dia komplain. Dia kata, kau nak belajar, kau ambil yang syekh cakap, kau tulis. Yang kau tulis yang lain, kau tak dengar syekh cakap. Lebih baik kau keluar daripada kelas. Jadi dia kata habis kelas, dia tanya, tadi syekh baca berapa hadis? 18 hadis. Pasal dia bila syekh cakap, dia tulis, dia bukan tulis yang syekh tu, dia tulis benda lain. Macam sebahagian kita pergi kuliah, orang kuliah dia main handphone, macam lah. Tapi ada orang yang dia main pun dia boleh tangkap. Darqutni saya kata macam tu lah, yang hebatnya Darqutni ni. Dia panggil Hafizud Dunya, Hafiz Dunya. Kata-kata Al-Imam Az-Zahabi ada Hafizud Dunya, Hafiz Dunya, dunia dia. Tak orang boleh hafal. Dia tulis kitab Al-Ilal, punya hebat kita. Jadi dia kata 18, dia boleh baca balik 18 tu dengan sanadnya. Ada kekuatan ingatan. Setengah orang memang hebat. Dia lalu kadang-kadang bukan soal kerana dia orang agama atau orang agama, memang ada orang-orang di Mauritania, mereka kuat ingatan mereka. Dan tengok orang Somalia dan seumpamanya, mereka kuat. Mauritania khususnya, negeri yang terkenal dengan kuatnya ingatan. Sufyan Ats-Tsauri dia katakan kalau dia lalu kat pasar, dia kena tutup telinga dia. Kalau tidak dia rekod habis apa yang orang cakap kat pasar. Kerana kuatnya dia punya ingatan. So dia kata Abu Ja'far, saya bukan nak cerita ini tapi nak cerita lain, tapi dah cerita dah sikit, ceritalah. Jadi Abu Ja'far dia suka syair. Setiap kali para penyair, tentu mungkin siapa yang belajar bahasa Arab kan tahu hebatnya syair Arab ni bukan macam pantun Melayu, dia pantun dua kerat dia. Kan, Pulau Pandan jauh ke tengah, Gunung Daik cabang 3 kan. Hancur badan di kandung tanah, boleh baik kena habis je. Dia puisi Arab ni panjang. Syair Arab ni kadang-kadang sampai berpuluh-puluh bait, kadang-kadang sampai ratus bait Arab. Jadi khalifah punya kelebihan, apabila dia dengar saja orang baca, dia tangkap. Dia boleh ingat. Dia punya syair. Dia ada 2 orang khadam. Satu khadam perempuan, satu khadam lelaki, dan satu lagi khadimah khadam perempuan. Yang lelaki ni kalau dengar 2 kali dia boleh hafal. Yang perempuan ni kena dengar 3 kali dia boleh hafal. Jadi bila para penyair datang, khalifah suruh baca, dia bacalah syair. Penyair pun baca. Khalifah kata, kau jangan baca syair yang kau tiru. Kalau kau baca syair yang kau tiru, aku takkan bagi apa ke dia. Dia khalifah. Orang takut bang khalifah. Dia pun datang, penyair pun baca puisi, baca syair, baca. Khalifah kata, aku dah tahu syair ni. Bukan dia tahu, kerana dia hafal cepat. Jadi dia baca. Bila dia baca, terkejut. Dia kata, bukan saja aku tahu, khadam lelaki aku pun tahu. Panggil dia. Maksud dia kena dengar 2 kali. So dia dengar penyair baca, dia dengar khalifah baca, dia boleh hafal lah. Bukan khadam lelaki, khadam perempuan pun tahu. Panggil. Penyair jadi gila. Penyair kata, macam mana Amirul Mukminin? Dia kata, saya baru je buat syair ni. Macam mana ada orang lain boleh baca syair ni?
Datang penyair lain, baca pun jadi sama juga. Dia orang balik, heran, semua syair kita dah orang baca. Khalifah tahu. Bukan khalifah dia tahu, khadam lelaki dia pun tahu, khadam perempuan dia pun tahu. Mereka cakap benda ni kepada Al-Asma'i. Dia merupakan syekh di dalam, imam di dalam bahasa, syekh dalam syair. Jadi saya nak ringkas ceritanya. Al-Asma'i pergi baca, masuk kat khalifah dan dia baca syair. Sautu Safiril Bulbul, dia punya syair. Saya baca pun mungkin tuan-tuan pun tak faham. Saya nak faham pun kena cari syarah dia. Tapi bila dia baca, khalifah tak boleh nak ikut, tak boleh baca balik. Punya susahnya bahasa yang dia buat, indah dan susah, cantik dan susah, sehingga syair itu terkenal, diwarisi sehingga zaman ni. Khalifah janji, dia kata, siapa yang baca syair yang dia tak pernah tengok, dia akan ambil kertas-kertas syair yang kontu tulis tu. Orang dulu dia tak baca, dia ingat, dia tulis, tapi dia ingat, dia depan khalifah dia baca ya. Dia baca terus daripada ingatan dia. Dia orang memarize semua syair macam Quran yang memarize. Dia akan timbang buku tu dengan emas. Asma'i kata, minta maaf, aku ni tak pernah duk tulis di atas kertas syair ni. Aku warisi daripada bapak aku tulis di tiang. Tiang ada kat luar. Kalau kau nak angkat, 4 orang boleh angkat. Penasihat khalifah kata, wahai Asma'i, tegamukkah engkau nak timbang tiang tu dengan harta khalifah yang membabitkan harta kaum muslimin akhirnya? Nak timbang tiang dia tu dengan emas. Jadi Asma'i kata, tak apa, aku tarik balik dengan syarat aku minta khalifah janganlah penanyakan para penyair lagi. Ya. Tapi saya nak cerita, bukan saya nak cerita itu. Saya nak ceritanya Al-Asma'i ini, saya nak cerita pasal pengembara ni. Al-Asma'i ini, dia masa kecil-kecil dia miskin. Dia miskin. Dia ni bukan bidang agama sebenarnya. Dia macam tuan-tuan, dia profesional bidang bahasa lah dia. Dia bahasa. Dia pergi siang, dia belajar Quran, dia belajar hadis, dia belajar sejarah, dia belajar bahasa Arab, belajar syair. Zaman tu dia muda, kecil, dia muda lagi. Dia pergi balik dalam keadaan dia yang miskin, baju dia yang buruk. Satu orang toki kedai tanya, ya Ghulam, budak macam ni, kau ni aku tengok pagi keluar tengah hari pergi balik, kau pergi mana? Dia kata, pagi aku pergi mengaji Quran, lepas tu mengaji hadis, lepas tu aku pergi mengaji sejarah, aku mengaji bahasa. Kau buat apa kau nak belajar banyak-banyak ni? Kau boleh buat duit ke? Mari kau kerja macam aku ni, sekurang-kurangnya aku dapat duit. Kau pergi belajar kemahiran, kau buat benda-benda lain yang boleh mendapatkan duit. Asma'i kata, aku pun tak tahu nak jawab kat pakcik tu. Lepas tu dia tengok keluar, Asma'i ni bawa kilik buku, kitab. Dia kata, banyak buku kau tu. Dia kata, mau tak kau bagi buku-buku kau tu semua kat aku? Aku ada bekas besar ni, aku nak tuang air atas buku tu, aku nak tengok buat keluar apa buku tu. Kalau tak keluar apa, kau berhentilah belajar. Asma'i kata, aku rasa terhina dengan pakcik tu. Maka setiap hari aku akan keluar pagi-pagi sebelum dia bangkit, pakcik tu. Dan aku akan balik daripada mengaji, aku pastikan kedai dia tutup dah. Pasal malu aku. Pakcik tu akhir asyik kutuk aku je. Jumpa aku dia kutuk. Sehingga Asma'i dia belajar, dia mendapat pandai. Dia ada kelebihan Asma'i. Bila dia ada kelebihan, tu cerita Asma'i pula. Cerita bila? Bila dia ada kelebihan, satu hari orang mari cari Asma'i. Aina Asma'i? Yang mari cari ni gubernur di Basrah ketika itu. Cari dia, mana Asma'i? Aina Abdul Malik bin Quraib Al-Asma'i? Dia kata, gubernur nak jumpa. Gubernur ketika itu nama dia Muhammad bin Sulaiman Al-Hashimi. Jadi dia jumpa, dia kata, cari aku ke? Orang tunjuk ni Asma'i. Dia kata, ni gubernur nak jumpa kau. Gubernur ni dia pegang wilayah kecil lah, khalifah wilayah besar. Dia kata, teruk kau ni, kata, dengan serabut ni, kata. Macam ni, kau pergi ni dengan rambut panjang, baju kusut masai,
Dia bagi persiapan semua, kau bagi potong rambut kau elokkan baju kau pergi jumpa Gubernur. Dia pergi jumpa Gubernur. Gubernur tanya, kau Ismail, dia tahu orang cakap kau pandai semua. Khalifah sedang cari guru untuk anak-anak dia. Kau mau jadi guru anak Khalifah? Dia kata boleh. Kau pergi ke Baghdad. Dia suruh aku cari. Dia pergi ke Baghdad. Di Baghdad, Ismail terkenal lah, orang dekat dengan Khalifah. Disambut oleh Khalifah. Orang yang jumpa pun bagi duit kat dia, bagi macam-macam, kaya Ismail. Setiap kali dia dapat duit, dia hantar balik ke kampung dia. Supaya di kampung dia buat dengan istana, dia beli tanah, beli kebun. Jadi dia kaya lah, tapi dia tak balik lah. Mungkin tuan-tuan pun sebahagian buat macam tu juga kan. Dia kaya lah. Jadi 10 tahun anak-anak Khalifah pun besar. Khalifah kata, anak-anak pun dah besar, jadi aku pun tak perlu dah guru, tapi aku mencadangkan kau jadi temani aku. Jadi guru aku lah, sama engkau, kau ahli bahasa semua. Ataupun kalau kau nak balik, kau boleh balik ke negeri kau. Ismail kata, aku balik lah. Khalifah kata, minta apa yang kau mau, aku nak penuhi. Dia tak ada apa lah, aku dah dapat semua. Tak apa, minta lah. Sekurang-kurangnya last punya permintaan, aku bagi kau apa-apa. Dia kata, aku punya permintaan lah. Ini pun tabiat juga Ismail, ini pun bukan ulama agama kan. Aku minta kau hantar surat kat Gubernur. Masa aku dekat nak sampai nanti, Gubernur dengan semua menteri-menteri dia, exco dia keluar sambut aku. Dia ada angin sikit. Manusia ni kadang-kadang dia ada harta, dia nak ada kedudukan. Dia ada kedudukan, tak ada harta, tak cukup. Nak kena macam tu lah. Dia nak balance dengan manusia kan. Jadi dia kata, Khalifah kata tak ada masalah lah, dia boleh arah dah, sambut. Dan kemudian satu lagi, orang-orang di negeri aku pun kau suruh arah dan kau sambut aku juga. Jumpa aku dalam masa 3 hari. 3 hari mai jumpa aku di istana aku. Dia ada istana lah, dia macam Donald Trump lah, dia kaya kan pasal dia. So dia datang jumpa aku. Dipendekkan ceritanya, dia balik, orang sambut lah. Jangan orang jumpa, para peniaga jumpa ni. Antara last orang jumpa lah satu orang datang tua jumpa dia. Orang lain semua panggil ya sahib, ya sahib al-khalifah, wahai kawan khalifah, wahai, panggil jawatan dia lah kan. Seorang mari, pakcik tu kata, ya Abdul Malik, wahai Abdul Malik. Aku ingat kau ni, kau bukan tukir kedai. Dia kata, aku sekarang susah. Dia kata, aku sekarang kau tengok, aku dah buat dah yang kau katakan. Aku dah ambil kitab-kitab aku, tapi aku tak bubuh dalam bekas. Aku bubuh dalam dada aku. Kemudian bila aku bubuh dalam dada aku, kau tengok sekarang keluar apa. Aku dah kaya. Tapi dia kata, boleh tak kau bagi kerja kat aku? Jadi Ismail bagi dia jadi tukang kebun Ismail, pasal dia tu pun tak ada kerja. Tapi saya nak ceritanya ialah bagaimana ilmu telah mengkayakan Ismail. Dan disebut di dalam sejarah bagaimana orang ni yang dulu kata, apa kau boleh buat dengan ilmu ni? Akhirnya ilmu juga yang mengkayakan manusia.